Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak masuk tutorial 2.5a yang bertajuk momentum. Cuma jangan confuse momentum dengan prinsip keabadian momentum. Tu dua topik yang berlainan sebenarnya. Okey, sebelum saya mula nak bagi tahu, jika ada guru-guru atau pelajar-pelajar di luar sana kalau nak soalan yang saya tulis dekat skrin sebelah ni, boleh download dekat YouTube. Dekat YouTube bawah tu ada description, saya ada bagi link. So bila tekan link tu boleh download teruslah soalan ni untuk buat latihan ataupun untuk bagi dalam kelas. Okey, cuma saya di sini nak membincangkan jawapan sahaja. Okey, tengok nombor 1, definisi momentum. Okey, apa definisi momentum? Paling ringkas ialah jisim darab dengan halaju. Ataupun kalau dalam ayat kita kata hasil darab, jisim dan halaju. Okey, simbol dia sangat simple lah, M dan V. So mass darab dengan velocity. Okey, itu definisi kalau tanya dalam exam. Yang kedua, apa unit bagi momentum? Kalau kita tengok, jisim ialah kilogram, halaju ialah ms negatif 1 dan darab. So kalau kg darab dengan ms negatif 1, kita akan dapat kg ms negatif 1 lah bagi unit momentum. Okey, itu ialah definisi. Kita terus masuk ke soalan yang kedua. Okey, formula simple MV. Okey, nombor 2 dia bagi bola X lah 5 kg dan sebagainya, bandingkan momentum bola X dengan bola Y. Jadi untuk jawab soalan momentum, lebih mudah kita lukis. Okey, lukis simple sudah. Kalau bola-bola lah. Okey, bola X dengan bola Y. Kalau bola X 5 kg, okey, dengan laju ialah 20. Manakala bola Y ialah 4 kg, lajunya ialah 25. Okey, kita jawab satu persatu dululah. Momentum untuk bola X. So formula dia P sama dengan mv. Okey, momentum sama dengan jisim darab halaju. Ini secara ringkas. Okey, jisim 5 darab dengan 20 dapat 100. Okay, kg ms negatif 1. Bola Y pula sama juga, P sama dengan mv, jisim darab halaju, 4 darab 25 dapat 100 kg ms negatif 1. Okey, kalau kita tengok jawapan dan kita tengok balik soalan dia suruh bandingkan. Jadi bila sebut perkataan banding ni, mesti jawapan kita sama ada lebih besar, lebih kecil atau sama. Itu maknanya banding. Jadi kalau kita banding momentum bola X dengan bola Y, momentumnya adalah sama. Sebab tu jawapan saya tulis kat itu sama. Okey. Kita masuk pula soalan yang ketiga. Bola A dengan bola B. Ini cantik, dia dah ada gambar. So ini bola A, ini bola B. 2.5 kg, 1.0 kg. Okey, sini bergerak, sini bergerak. Okey, untuk bola A 0.5 ms negatif 1, untuk bola B 3 ms negatif 1. Jadi kita kira momentum bagi setiap satu bola A dengan bola B. Dia kata hitung momentum bola A dengan bola B. So momentum untuk bola A ialah mass darab velocity. Mass kita 2.5 darab 0.5. Okey, dapat 1.25. Sorry, 1.25 kg ms negatif 1. Okey, manakala momentum bola B M darab V. So mass dia ialah 1, V dia berapa? Okey, V dia ialah negatif 3. Okey, jangan lupa momentum ialah kuantiti vektor di mana V halaju ialah kuantiti vektor. Jadi kita kena ikut dia punya arah dalam pengiraan. So dapat negatif 3 kg ms negatif 1. Okey, boleh cek jawapan dekat situ. Oh, tak ada jawapan Okey, inilah jawapan dia. Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, sekarang ni kita masuk yang lebih penting. Okey.
Berdasarkan rajah, hitung, nampak saya tebalkan kat situ, jumlah momentum. Okey, ini kita kena faham. Bila kita sebut jumlah momentum, bermaksud ada berapa objek kat situ? 2 objek. Okey, yang pertama kereta. Kalau malas nak lukis kereta, lukis je kotak bulat-bulat, sudah. Okey, supaya kita nak senang faham. Lori panjang sikit, bulat-bulat. Okey, 20 ms negatif 1, 8 ms negatif 1, dengan 400 kg, 1200 kg. Jadi dia tanya berapakah jumlah momentum. Jadi kita kena faham perkataan jumlah momentum. Jumlah momentum bermaksud you kena tambah. Kalau ada 2 objek, you kena tambah momentum. Kita ambil lah A dengan B contohnya. Maknanya jumlah momentum ialah momentum A campur dengan momentum B. Ni, barulah kita panggil dia jumlah momentum. Jadi momentum A apa? Jisim darat hal laju, mv. So M kita ialah 400, V kita ialah 20. Momentum B 1200, jisim darat dengan 8. Oh, arah sini, arah sama, tidak perlu negatif, darat dengan 8. Okey. Nampak? Jadi bila kita kira, kita dapat jumlah momentum 17,600 kgms negatif 1. Okay. So yang kita nak faham sekarang ialah dekat sini. Ni dia punya fizik. Yang ni matematik sahaja. Okay. So bila dikatakan jumlah momentum, ada berapa benda? 2. You tambah 2 momentum. Okay. Kita masuk ke soalan yang seterusnya. Nombor 5. Diberi jisim lori dan kereta masing-masing 400. Okey, kita lukis macam tadi juga. Panjang sikit lori. Okey, 400 dan 1200 macam tadi ya. 400 kg, 1200 kg. Okey, seorang bergerak ke sini 40 ms negatif 1. Seorang lagi bergerak ke sini 20 ms negatif 1. Okey, jadi bila kita kira, sama juga jumlah momentum mesti sama dengan momentum 1 campur dengan momentum 2. Tadi saya letak AB. Sekarang saya letak ini objek pertama, ini objek kedua. Momentum 1 campur dengan momentum 2. Campur je lah momentum. Jadi momentum 1 ialah 400 darab 40. Momentum MV. Tambah dengan MV juga 1200 darab negatif 20. Jangan lupa arah negatif. Okey. Lepas itu kita kira-kira, kita dapat negatif 8000 kg ms negatif 1. Okey, kenapa dapat negatif 8000? Sebab momentum ke sebelah kanan, kalau kita bandingkan dengan momentum lori lebih besar. Jadi bila momentum lori lebih besar ke arah negatif, bermaksud hasil jumlah dia akan dapat negatif kerana momentum lori punya pergerakan ke kiri. Alright. Itu yang soalan kelima. Yang terakhir. Okey, diberi jumlah momentum A dengan B ialah 2 kgms negatif 1, hitung nilai V. Jadi, sama juga tadi bola dengan bola. Okey, dia bagi 2.5 kg, arah dia ialah 4 ms negatif 1 laju dia. So, bola B 1.0 kg pada arah sini V. Jadi, kalau kita kira, macam nak kira V? Macam tadi. Dia kata jumlah momentum A dengan B ialah 2. Jumlah momentum sama dengan 2. Sama dengan momentum A campur dengan momentum B. Bermaksud momentum ni A, ini B, tambah dua-dua momentum ini dapat 2. Jadi 2 sama dengan, okey, momentum A berapa? Mass darab velocity. Okey, boleh je velocity darab mass. Tetapi nanti kalau tengok formula nanti kita susah sikit, keliru. Jadi kita ambil je jisim darat dengan hal laju, ikut je. Jisim 2.5 darab dengan hal laju 4 tambah 1 darab dengan V, tak tahu.
Jadi bila kita kira, kita akan dapat V sama dengan negatif 8 ms negatif 1. Sekali lagi, kenapa kita dapat negatif? Secara automatiknya kita akan nampak bahawa V sini dia mengarah ke arah kiri. Jadi sebab itu kita dapat nilai negatif. Atau kalau kita letak siap-siap, kita tahulah dia sebenarnya arah kiri, kita letak dia negatif. Siap-siap, kita akan dapat akhirnya positif lah, menunjukkan kita dah tahu bahawa arah dia memang ke arah kiri dengan nilai 8 ms negatif 1. Okey, itu sahaja tutorial kita pada hari ini. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.